tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada pembulungan lah malam ni. Lepas kita dengar ucapan ADK PAS Pusat Malam Suruhanjaya, sampailah masa untuk Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Melaka mengangkat ADK Dewan Ulama PAS Pusat. Jadi malam ni pemimpin besar-besar semua datang, tapi hadiran Melaka ni masih kurang lagi. InsyaAllah kita mungkin Melaka ni baru belajar lah Ustaz. InsyaAllah kita akan mantap lagi untuk perjuangan Islam pada masa akan datang. Jadi persilakan Fadil Ustaz Zulkifli bin Ismail untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala qudwatina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadil sahabat saya Ustaz Gunani, yang saya kasihi Al-Fadil Timbalan Suruhanjaya PAS Negeri Melaka, sahabat saya, sama-sama belajar di Mesir dan terus bersama di Malaysia dalam perjuangan PAS, yang walaupun ada setengah-setengah sahabat yang lain yang sudah mengasingkan diri dan menjauhkan diri daripada perjuangan PAS, yang ketika di Mesir dulu sama-sama dalam satu jamaah, dalam satu gerakan, bila balik tinggallah beberapa orang yang menjadi penggerak untuk membantu perjuangan Islam di tanah air kita, khususnya di Melaka. Yang saya cintai, kekanda saya, yang menjadi suatu qudwah kepada saya dalam perjuangan, Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nur, yang beliau ni kalau cakap tentang sejarah ni seolah-olah ni beliau tu hidup zaman tu, macam dia tu sendiri hidup zaman tu, cerita tu ingat satu-satu nama, macam dia terlibat sama. Sehingga bila kita mendengar pengkisahan tentang perjuangan PAS dan tokoh-tokoh PAS oleh beliau, kita berasa puas hati, tak sama macam kita dengar orang lain kita. Berasa puas hati. Dan kita pulang dalam keadaan yang jiwa kita itu rasa terhibur dengan ulasan yang diberikan, yang memberi semangat kepada kita untuk meneruskan perjuangan PAS Parti Islam se-Malaysia ini, selaku mengikuti langkah-langkah yang telah dimulakan oleh pejuang-pejuang Islam dalam Parti Islam se-Malaysia ini semenjak daripada awal PAS ini diasaskan. Alhamdulillah. Dan yang saya kasihi Al-Fadil Ketua Urusan Ulama PAS kawasan yang ada bersama-sama pada malam ini, seterusnya seluruh pimpinan PAS di peringkat kawasan dan cawangan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Malam ni orang tak ramai, tapi saya, pengalaman saya dalam PAS ni, dia cakap tak ramai ni jangan. Sebab perjuangan PAS ni adalah merupakan perjuangan yang benar. Jadi perjuangan yang benar ni, Nabi Ibrahim seorang-seorang pun Tuhan suruh gohit, walaupun seorang-seorang, sebab dia perjuangan yang benar. Sikit ramai itu tak jadi masalah, yang pentingnya benar. Tak mahu ramai tapi tak benar. Jadi Nabi Ibrahim AS itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai ummatun, sebagai suatu umat, padahal dia seorang aja. Jadi malam ni walaupun nampak tak ramai, tapi Alhamdulillah perjuangan PAS ini terus kita dukung dan terus kita perjuangkan, sehingga Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun,
apa yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku dari sudut kemenangan Islam. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, iaitu kemenangan kufur, itu akan menjadi nyata. Cuma kita hanya mengambil bahagian dalam perjuangan ini sebagai i'lanan. Kita mengiklankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada manusia keimanan kita kepada kebenaran Islam, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu din, ajaran yang syumul, yang cukup sempurna untuk memimpin manusia kepada kebahagiaan, bukan sahaja di akhirat. Bukan ajaran yang ajak orang khayal tentang akhirat semata-mata begitu, tidak. Tapi ajaran yang menjamin manusia mendapat kebahagiaan di dunia lagi. Ajaran yang menjamin bahawa bagi manusia yang mengikuti ajaran ini, maka dia akan melihat bagaimana manusia itu akan duduk dalam keadaan yang harmoni, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebahagiaan, saling hormat menghormati, mulia memuliakan di antara satu sama lain, dan hidup mengabdikan diri kepada Allah. Ini Islam. Atas dasar itu kita ambil bahagian dalam perjuangan ini, mengiklankan keimanan kita. Dan dalam konteks perjuangan di negeri Melaka, sama dengan sahabat-sahabat kita yang berjuang di negeri-negeri yang lain di peringkat nasional dan dalam skala yang besar di peringkat dunia internasional antarabangsa. Kita tak mahu ketinggalan. Kita berjuang untuk mengajak manusia supaya kembali kepada landasan Islam. Itu perjuangan kita. Kembali kepada landasan Islam di dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sebab apa? Sebab itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sebagai antara ajaran yang terpenting daripada ajaran Islam yang mesti dilaksanakan. Kerana Islam ni tak sempurna kalau tidak mempunyai kuasa. Dan kuasa itu tak memberi faedah kalau berada di tangan yang salah. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Atau kama qala, apabila diberikan satu urusan itu kepada orang yang tidak layak, kamu tunggulah kedatangan kebinasaan, kemusnahan. Itu sebab sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sebaik saja Rasulullah SAW wafat, jasad Nabi masih terkujur, jasad yang suci, jasad yang mulia. Yang sahabat Nabi sepanjang mendampingi Sayyidina Rasulullah SAW ini menzahirkan cinta yang tersimpan dalam hati mereka kepada Nabi SAW tanpa loket-loket, tanpa simpan-simpan, sehingga disebut dalam kitab Asy-Syifa yang disusun oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nabi ini bila berludah, ludahnya tak jatuh di tanah, disambut oleh sahabat, sapu ke badan. Nabi bila menggunting rambut baginda, rambut itu tak ada yang tinggal, melainkan dibahagi-bahagikan kepada sahabat, dan sahabat membahagi-bahagikan sesama mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya sahabat, sehingga sahabat apabila mendatangi rumah baginda akan mengetuk rumah baginda itu dengan menggunakan kukunya, tidak menggunakan buku-buku jarinya, supaya tidak mengganggu dan mengejutkan Rasulullah SAW dengan suara yang terlalu kuat. Ada kasih para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Walaupun begitu, ketika jasad Nabi sudah terkujur, sahabat-sahabat Nabi berhimpun dan kemudiannya bermesyuarat untuk menentukan siapakah yang akan menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kerajaan Islam Madinah. Siapa yang nak menjadi Khalifatul Rasul? Tuan-tuan, kasih pada Nabi ini sampai rambut pun tak jatuh, air liur tak jatuh, air semayang tak jatuh.
kasih. Tapi bila wafat Rasulullah SAW, sahabat dengan segera nak memastikan siapa yang menggantikan kepimpinan. Ni sahabat ni dia dapat daripada mana? Sudah tentulah dia mendapatnya daripada Rasulullah SAW yang mendidik sahabat tentang pentingnya kepimpinan. Yang sahabat ni berjuang dengan Nabi, melihat bagaimana bila kepimpinan berada di tangan kufar zaman Mekah, kemudian berada di tangan munafik pada permulaan Islam, macam mana jadi manusia, macam mana jadi gerakan Islam Rasulullah SAW. Bila orang munafik ada pengaruh, pegang jawatan dalam masyarakat, macam mana jadi. Sahabat faham. Sebab tu bila Rasulullah SAW wafat, demi kelangsungan Islam, demi kelangsungan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sahabat segera melantik pemimpin. Ini benda ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ilmu ni tidak dijadikan sebagai suatu pegangan dan azimat oleh umat di zaman kita ni, sehingga umat melantik orang-orang yang tidak layak megang kepimpinan daripada kalangan orang-orang yang berpura-pura terhadap Islam. Dan ini menjadi punca masalah yang besar kepada dunia Islam pada hari ini. Saya duduk Yaman, saya baru balik pukul 11 pagi tadi. Saya ada di Yaman, saya baca berita, buka perangun kita, Tu Menteri istihar supaya jangan jual arak di kawasan majoriti Islam. Saya baca, saya tak ada WhatsApp dah, saya uninstall kan. Serabut berbunyi di siang malam, aku nak tidur tak boleh, saya uninstall kan. Jadi saya tengok, dan saya tengok pula sokongan daripada setengah pimpinan. Saya kata tak boleh masuk langkah, tak boleh. UMNO ni, saya nak beritahu bahawa dia keluarkan pandangan dia atau pendirian dia yang diputuskan oleh Dewan, supaya 7-Eleven jangan menjual arak di kawasan yang majoriti Islam. Sekarang pengalaman kita dengan UMNO Barisan Nasional ialah mereka ini adalah orang yang tak pernah jujur dengan Islam. Tidak pernah jujur. Hari ini dia keluar kenyataan itu. Dulu sebelum kita tengok, dia pergi merasmikan cyber cafe. Cyber cafe ni ialah kedai yang keutamaan yang menarik orang datang ke situ ialah dia menjual dan tak boleh ditegah. Dia ada hak, dia nak jual arak kat situ, dan bila orang masuk dalam tu, orang tak boleh kacau. Dia pergi rasmi sebuah kedai yang macam ni. Apa makna? Apa makna tiba-tiba hari ini dia membuat satu pendirian dalam Dewan, jangan jual arak di kawasan majoriti orang Islam? Apa makna? Kita orang Islam ni kena cerdik. Tambah-tambah orang yang nak memperjuangkan Islam, nak jadi tentera Allah dan tentera Rasulullah SAW, mesti cerdik. Jadi apa makna? Maknanya, sekiranya dia seorang yang jujur terhadap Islam, maka dia akan mengambil sikap yang jelas terhadap arak dalam semua situasi dan keadaan. Sikap hari dulu, masa selawat yang dibuat di Stadium Kubu, 1 kilometer yang berdekatan, dibenarkan pesta arak. Bila kita dah buat teguran dan kita dah hantar memorandum, lalu dia kata pesta arak ni akan dibuat di dalam di kawasan orang Cina, di mana dia akan elakkan orang Islam terlibat. Saya dapat maklumat daripada orang UMNO sendiri, mengarut aja Ustaz, kata dia. Mengarut aja, kata dia. Dia tengok pesta tu berlaku secara besar-besar, makna terbuka. Ni UMNO. Dan atas dasar itulah, kita, walaupun UMNO ni cakap Islam macam mana sekalipun, kita nak tengok dulu pembuktian dia. Pembuktian.
UMNO, Barisan Nasional, selagi dia tidak melaksanakan syariat Islam, maka selagi itu kejujurannya terhadap Islam tidak boleh kita telan 100%. Kita mesti berhati-hati. Jadi bila saya ada kat Yaman, WhatsApp dah tak ada, saya nak buat keluar kenyataan. Tapi dah WhatsApp dah tak ada, saya pun nak tengok dulu pimpinan apa, tindak balas pimpinan kalau ada di peringkat pusat ke. Jadi saya tak tahu perkembangan, baru pukul 11 pagi tadi balik. Bagaimana keadaan, boleh jadi Al-Fadil di Balam Suruhjaya kita lebih tahu. Baiklah. Jadi selagi UMNO dia tak jujur terhadap Islam, mengambil satu sikap kluk-klek terhadap Islam, mengambil sikap double standard terhadap Islam, selagi itu perjuangan kita ini kekal rela. Kata Nabi SAW, makanakum intasarna awin kasarna. Duduk di tempat kamu, sama ada kita menang ataupun kalah. Jangan tinggal perjuangan, jangan memberontak melawan kepimpinan, jangan menjadi golongan yang melemahkan perjuangan Islam dengan sebab kita tak sependapat dengan pimpinan. Jangan. Kerana perjuangan ini kita tak boleh bawa seorang-seorang. Perjuangan ini bil jamaah. Dan bila kata bil jamaah, al-jamaah ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ngaji dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang ngaji dengan Rasulullah SAW. La islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imrah, wala imrah illa bil ta'ah. Tak ada Islam melainkan dengan jemaah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tak ada jemaah melainkan dengan ada kepimpinan yang mempunyai kelayakannya, yang mempunyai syarat-syaratnya. Bukan sebarang kepimpinan. Kalau sebarang kepimpinan tak ada masalah, kita lawan UMNO buat apa. Masalahnya kerana kepimpinan yang ada kelayakan. Bila kepimpinan tu orang yang bersifat munafik, maka jadi rosak umat. Al-Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Fusulun fil Amir wal Imrah, beberapa fasal dalam menerangkan tentang persoalan pemimpin dan kepimpinan. Dia sebut sehingga 30 sifat yang perlu ada pada pemimpin, bukan satu, 30. Kita nak cari semua ada sifat 30 susah, tapi kita kena cari yang paling banyak daripada 30. Dan kalau kita tengok yang paling banyak ini ialah kepimpinan-kepimpinan yang ada pada hari ini, terutamanya yang mempunyai sifat ilmu. Ulama, mereka telah diasuh dan telah dididik tidak menonjolkan diri. Itu ulama. Diasuh dan dididik bersifat tawaduk. Tetapi dalam konteks perjuangan Islam, maka ulama dituntut ke hadapan untuk memimpin umat yang memerlukan panduan ilmu. Dan bila dia ke hadapan, bukan kerana pribadi dia, tetapi kerana ilmu yang ada padanya untuk memandu umat. Yang tanpa ilmu itu, maka tidak akan ditemui kejayaan. La wahid wala thani wala thalis wala syai'. Tak ada satu kejayaan pun yang akan dicapai kalau tidak berpandu kepada ilmu. Saya teringat, saya baca kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini orang semua tahulah, siapa tak tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah ialah seorang waliyun min awliya'illah. Ratusan ribu masuk Islam di tangan dia. Sekali ceramah tu 100 ribu masuk Islam, 200 ribu masuk Islam. Suatu hari dia beribadah. Tiba-tiba keluar cahaya daripada atas langit sampai kepada ujung-ujung langit mana, sampai sejalan mata memandang. Cahaya yang begitu besar. Jadi dia perhati cahaya dan keluar suara daripada cahaya itu mengatakan, "Hei Abdul Qadir," ataupun "Hei Fulan bin Fulan sekian-sekian, kamu sudah tidak perlu lagi untuk beribadah.
Semayang tak payah, apa semua tak payah, kerana kamu ni sudah diangkat taklif, tak perlu dah. Itu dia. Maqam tu dah tinggi dah, tak payah dah untuk melakukan ibadah. Apa jawab Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Dia kata, ihsa'u, berambuh kamu, hei syaitan, hei iblis. Berambuh kamu, hei syaitan, hei iblis. Iblis terkejut. Sebab iblis kata, macam mana kamu boleh terselamat daripada tipu daya aku yang jenis macam ni? Yang dengan tipu daya aku jenis macam ni, Tuan saya kata ratusan, puluhan ribu orang-orang abidin yang asalnya terletak dalam senarai ahli ibadah bertukar masuk senarai ahli neraka. Aku berjaya tipu. Engkau bagaimana kamu boleh terselamat? Tanya pada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir dia jawab, bil ilm, dengan ilmu menyebabkan aku terselamat. Apa moral pengajaran? Kita jangan bila kita dah berjuang lama, orang dah bagi gelaran itu, gelaran ini, dah berasa hebat. Anak banyak sanjungan, anak orang awal, minas sabiqin al-awwalin. Anak dulu-dulu, anak lah yang mula-mula buat di markas ni. Anak dia begini, anak dia begini. Jangan bila kita berasa kita sudah mempunyai qadam, tapak dalam perjuangan, kita berasa kita tak perlu terikat dengan ilmu. Bila kita mula terasa macam tu, kita akan jadi habuan iblis. Kita akan jadi habuan syaitan. Jadi Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun dia alim, walaupun dia tok guru, walaupun dia tok wali, dia tetap berpegang dengan ilmu. Ilmu aja apa? Bahawa manusia ini mukallafun, ditaklifkan untuk melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang wajib. Itu dia. Di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sekalipun sahabat-sahabat besar, seorang pun tidak diangkat taklif. Macam mana pula aku tiba-tiba, kerana ibadah aku tiba-tiba kau boleh kata bahawa aku ni tak perlu dah sembahyang. Mana kau ni memang iblis, memang iblis. Dengan ilmu tadi dia terselamat. Dan kita sebagaimana dalam bab ibadat, Tok Wali, kita dalam perjuangan jihad, mujahidin, macam tu juga lah. Jangan sekali-kali kita berasa kita tak perlu terikat dengan ilmu. Sebab tu kena match. Mesti datang untuk ilmu, mesti berpegang dengan ilmu, dan mesti menghormati kepimpinan yang diterajui oleh para ulama yang mujur. Nak cari ulama memimpin bukan senang. Bukan senang. Tiba-tiba ada ulama sudi memimpin. Patutnya alhamdulillah lah. Fabiha wa ni'mah. Syukur kita. Sebabnya dengan ada kepimpinan yang berpandukan ilmu, maka kita selamat. Jadi saya ulang balik, dia bukan nak meninggikan ni. Saya masuk dalam satu majlis Habib ni murabbi saya. Saya zaman belajar di Mesir dulu, saya doa dengan Allah. Ya Allah, saya kata Tok Guni Aziz ada murabbi dia di India. Murabbi dia yang menyebabkan dia reti makna ikhlas, reti makna zuhud, reti makna-makna ni, dan diasuh. Benda ni kena benda diasuh. Macam orang main badminton, kalau tak diasuh tak boleh main. Apatah lagi nak jadi juara peringkat Asia Tenggara. Tak boleh. Bukan boleh tak berlakon itu. Begitulah masalah sifat zuhud, sifat ikhlas, sifat tawaduk. Benda ni bukan benda boleh lakon. Benda kena yes. Saya di Mesir, saya minta, ya Allah, Tok Guni Aziz ada murabbi dia, Tok Gua jadi murabbi dia Syekh Said Hawa, seorang ulama tasawuf. Almarhum Syekh Hasan Al-Banna murabbi dia seorang tariqah Cistiyah. Tak silap dia tariqah Cistiyah, tak silap saya. Atau boleh jadi tariqah lain, tapi guru ni guru tariqah. Arahan-arahan dia kepada ikhwan muslimin semuanya berbau rohani. Saya terbaca dalam sebuah buku beli di Yaman. Dia bagi arahan, dia kata, kamu memahamikan bahawa untuk berdepan dengan musuh kita ialah dengan kamu yanzil ilal maidan, turun ke medan. Orang ni panggil turun padang. Turun padang. Kata Imam Hasan Al-Banna, dah, kamu betul-betul nak memerangi musuh kita ialah dengan kamu memerangi hawa nafsu kamu, sehingga kamu boleh melaksanakan sembahyang secara berjamaah, melaksanakan wirid al-ma'surat, istiqamah dalam melaksanakan aturan-aturan amal yang ditetapkan oleh ikhwan muslimin. Saya baca Allah, benda macam ni.
Menyebabkan saya masa di Mesir, saya minta, ya Allah tolonglah, ya Allah bagi aku murabbi aku ni, aku tahu aku punya kadar tak kat mana, berapa sudu, berapa cawan, aku tahu aku siapa, ya Allah. Sebelum aku balik ke Malaysia, sebelum aku berjuang, mohon Allah bagi murabbi. Murabbi saya Allah tak ada bagi di kalangan habaib. Ini guru-guru saya yang mendidik saya. Jadi dalam satu majlis, saya masuk, saya duduk ke bawah. Habib, seorang Habib ni di Masjid Kalarang. Dia kata, dia dah sedia 3 buah kursi kat depan. Saya duduk, saya tak nak duduk atas, memuliakan dia. Dia kata, ya, duduk di atas kursi. Sebagai memuliakan ilmu. Sebagai memuliakan ilmu. Sebab kamu seorang yang berilmu. Kalau kamu duduk bawah, orang menghina orang yang berilmu, maka orang menghina ilmu. Bila orang menghina ilmu, orang meninggalkan ilmu. Bila orang meninggalkan ilmu, fafi balal, berada dalam kesesatan. Jadi ulama, dia tak nak menunjukkan diri, dan dia bukan mencari nama dan kuasa, tetapi sebagaimana para aktivis yang ikhlas, semuanya merasa terpanggil untuk melaksanakan tanggungjawab dan berjuang. Dan bila diberi amanah untuk memimpin, merasa kewajipannya untuk melaksanakan amanah kepimpinan. Sekadar yang dia mampu dia buat. Sekadar yang dia mampu dia buat. Yang penting dia tidak mengkhianati Islam, dan dia tidak mengkhianati ilmunya, dan dia tidak menutup ilmunya yang diperlukan sebagai panduan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Fadil Dr. Ridwan, sebagaimana yang dimaklumkan tadi tentang Multaqa Ulama. Walaupun nama dia Multaqa Ulama, tapi semua kena datang. Semua kena datang, sebab seluruh umat itu memerlukan bimbingan ulama. Multaqa Ulama, Istimewa Ulama. Memerlukan bimbingan ulama. Istimewa umat yang menghimpunkan ulama-ulama dan gerakan Islam seluruh dunia. Saya nak butuh satu benda kita. Saya kaji sekularisme ni daripada saya budak-budak. Mula keluar buku Kasim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula. Masa tu saya belajar tingkatan 6 di Ma'had Al-Muhammad. Saya kata tak boleh jadi di Kasim Ahmad ni, kena ada orang jawab secara yang menggunakan bahasa dia sendiri. Saya buat kajian sampai di Mesir, akhirnya keluar buku Ancaman Bahaya Sekularisme. Dalam kajian itu saya baca yang memusuhi orang-orang alim di kalangan mereka ni ialah di kalangan Yahudi dan Nasara. Adapun orang-orang alim di kalangan umat Islam ini diajar oleh Rasulullah SAW supaya memuliakan mereka, kerana memuliakan ilmu yang dibawa daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penyakit Yahudi, dan dengan sebab penyakit ini lahir fahaman sekuler. Dan fahaman sekuler ini satu fahaman yang melihat ulama-ulama ini sebagai musuh kepada kemajuan, musuh kepada keadilan, musuh kepada apa yang diguna good governance, musuh pada benda yang baik. Musuh dia semua ulama, dengan dikiaskan kepada golongan padri-padri Kristian. Ini kepahaman orang sekuler. Ini yang disuntik oleh mereka dalam seluruh tulisan-tulisan barat dan pemikiran-pemikiran barat. Jadi apabila berlaku gelombang yang disebut oleh Al-Fadil Timbalan Suruhjaya tadi, bahawa timbullah satu suasana di mana orang benci pada ulama, maka saya nak ingat sebagai ketua ulama yang diberikan amanah, maka saya kena beritahu benda ni bukan perkembangan yang positif kepada Islam dan perjuangan Islam, dan bukan perkembangan yang positif kepada umat Islam. Kita nak bawa benda tu kepada umat. Ini adalah merupakan suatu perkembangan baru yang menyalahi dengan pembawaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sumber dia bukan Quran dan bukan hadis dan bukan para salafus salih, tapi sumbernya adalah daripada golongan Yahudi dan Nasrani, yang merupakan
suatu ajaran yang didokong oleh golongan sekuler. Saya dah sebut dalam ceramah saya suatu ketika dulu bahawa pahaman sekular ni ghazwul fikri, dan nak buang dan nak tolak bukan suatu perkara yang mudah. Bukan satu perkara. Tuan-tuan, kalau kita ada penyakit kedekut, senang nak buang penyakit kedekut. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Kadang-kadang sampai 20-30 tahun penyakit tu ada lagi. Termasuklah penyakit serangan fikiran ini, yang kita semua ni tuan-tuan mangsa serangan fikiran. Kita semua lahir dalam zaman jatuhnya khilafah Islamiah. Kita lahir celik-celik mata Islam, rakyat umat mesti dipimpin oleh golongan gaji. Belajar di Oxford dan Cambridge, tak erti bahasa Inggeris. Tok-tok lebay, kita lahir-lahir tukar baca Yasin, baca tahlil. Ni serangan fikiran. Lepas tu bila kita belajar di peringkat menengah, kita tak dapat baca buku-buku yang menerangkan kehebatan ulama. Menyebabkan cinta kepada ulama tidak tumbuh dan memutik dalam hati kita. Lepas tu ini kalau yang mengaji, apa kita panggil tak mengaji agama, yang mengaji agama pun lebih kurang juga. Walaupun mengaji agama, belajar dalam bidang jurusan Islam, tetapi apabila dia tidak mendampingi guru-gurunya dan dia hanya belajar dengan ketujuan nak nulung peksa, maka dia gagal melihat pengorbanan gurunya daripada kalangan ulama dalam menyebarkan ilmu. Dia ingat guru dia tu macam masuk pejabat, keluar pejabat, kerja makan gaji. Dia tak tahu pengorbanan ulama. Kalau nak kira gaji yang bagi tak sekepeng pun tak ada. Jadi kita dibesarkan macam tu. Tuan-tuan saya semua macam tu. Sehingga saya ingat belajar di Mahat ni, saya cukup menyampah dengan ulama. Cakap tu tidak. Saya belajar di Mahat Muhammadi, saya tengok ulama tu dengan pandangan yang negatif. Saya tengok ulama ni mulia bila saya masuk pondok. Bila masuk pondok, bila buka kitab kulit ke kulit, dibahas ibarat-ibarat kitab, baru nampak siapa ulama. Nampak amanahnya dalam ibarat kitab. Nampak tawaduknya dalam ibarat kitab. Nampak zuhudnya. Nampak sifat-sifat mulia itu di dalam kitab karangan mereka. Baru berasa hebatnya ulama, luasnya ilmunya. Bila masuk pondok, baru saya nampak. Bila pergi Azhar, lagi kita nampak. Pergi Azhar, saya tengok ulama mengajar. Kita sebenarnya duduk besarkan tokoh-tokoh daripada Oxford dan Cambridge. Tokoh-tokoh yang hebat, Einstein. Saya baca semua buku-buku tu tentang Albert Einstein, kisah hidup dia. Saya baca tentang tokoh-tokoh pemikir barat. Kalmat ni dulu saya salin tangan aja. Communist Manifesto, salin tangan Ustaz. Minat betul dengan kalmat sini. Dia tidaklah nak kaji pemikiran sekular. Apa dia komunisme, apa dia sosialisme, saya salin tangan. Bila saya pergi Azhar, saya tengok ulama Azhar, bukan satu PhD, ada yang 3 PhD. Sudahlah 3 PhD, buta pula. Saya angkat tangan, ya Allah, baru aku kenal siapa ulama. Syekh Hasan Syafi'i yang mengajar kitab yang paling payah di Azhar dalam bidang usuluddin. Dia mengajar tu, dia dipanggil Waliun bin Awliyaullah di Azhar. Dia mengajar, dia duduk atas kursi ni, sambil melepek atas kursi, tak larat dah. Jadi dia mengajar tu, dia baring macam tu. Saya teringat pada tokoh barat yang duduk atas kursi wada yang mengajar. Tapi tokoh etis lah. Ni dah ulama, melepek begitu mengajar. Dia baca sikit, anak murid dengar. Dia baca, dia ulas lagi, anak murid dengar. Macam tu. Maka disitulah baru kita tahu, dan baru saya sendiri terobat penyakit ghazwul fikri dalam hati saya. Pandang negatif pada ulama. Mana betul ubat. Barulah kita tahu ada ulama mengarang kitab dalam perigi. Siapa dia yang melengkapkan kitab Majmu'? Imam Nawawi. Syekh Mut'i, Syekhul Azhar. Dia pernah ditangkap, dimasukkan dalam perigi, dipenjara dalam perigi. Dalam perigi itu dia mengarang kitab, anak murid ke atas dobit, sehingga lengkap karangannya sebanyak 22 jilid syarah Majmu' Imam Nawawi. Jadi bila kita baca, saya tengok begitu, baca sirah ulama, barulah tuan-tuan, oleh sebab itu saya nak beritahu, bila kita masuk dalam gerakan Islam, kita kena mengaji. Kita mesti beradab dengan pimpinan kita daripada kalangan ulama. Mesti memahami tempat dan kedudukannya sebagai ulama, supaya kita dapat mendampingi mereka, tidak terhalang untuk mengambil ilmu daripada mereka.
Tok Guru jadi ini bukan sembarang orang. Murabi dia Syekh Said Hawa, tuan-tuan. Syekh Said Hawa ini mengarang kitab dalam berbagai bidang. Dalam tafsir, dalam sunnah. Ada diwan, kita panggil himpunan kitab sunnah karangan di sini. Kalau ada Sahih Bukhari, dia ada Sahih di sini. Dia ada tafsir dia, yang dipanggil Al-Asas fi Tafsir. Dia mengarang buku yang berkenaan politik, berkenaan gerakan Islam, berkenaan dengan teori-teori gerakan Islam. Dia mengarang buku tentang usul fiqh. Dan dia antara orang yang awal mengkritik Khomeini. Itu dia. Nampak jauh tu. Masa tu orang tengah mabuk dengan Khomeini, dia tulis buku mengkritik Khomeini. Bayangkan ulama ni jauh dia nampak. Ni Tok Guru kepada Tok Guru kita. Bukan sebarang orang. Kalau tidak tumpah ke kuah tumpah ke pinggan, nak tumpah ke mana pula? Betul tidak, saya pun tak tahulah. Nah, ni Tok Guru kita. Al-Marhum Sa'run Taib yang disebut tadi Al-Fadil, Ustaz Ridwan, pimpinan ni semua dapat bimbingan gerakan Islam yang first class. Tiba-tiba hari ini timbul satu gelombang nak buang ulama-ulama. Hati-hati ya tuan-tuan, ini bukan perkembangan positif. Dan jangan sekali-kali kita bagi satu sumbangan, hatta batang pensel pun jangan bagi. Jangan bagi. Kalau tidak, kita akan menyesal dan kita akan bertanggungjawab kepada umat di hari akhirat di hadapan Allah. Sekarang itulah yang dapat saya sampaikan sebagai mengalu-alukan sahabat kita Al-Fadil Dr. Ridwan Muhammad Nur. Jazakallah khairan katsiran datang ke negeri kita, ya, dan sahabat yang menguruskan Fadil Ustaz Imari, ya. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita meneruskan perjuangan berada di bawah kepimpinan ulama yang kita cintai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.